Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan segala air, daripada air segala sesuatu yang hidup. Ini bukan sahaja ayat Quran yang mulia, tetapi juga satu kenyataan saintifik yang tepat. Kerana seluruh kehidupan di alam semesta wujud disebabkan air. Tetapi bayangkanlah bersama saya tanah Mesopotamia tanpa dua sungai, dan sebuah negara yang mengajar dunia tentang pertanian tanpa pertanian, dan wilayah yang merupakan tanah asal paya tanpa paya. Senarai panjang, tetapi di manakah air? Yang biru ini 70% daripadanya ialah air, tetapi 97% daripada air ini berada di laut. Tetapi apa masalah air laut ini untuk kegunaan manusia dan pertanian? Ia tidak boleh digunakan. Para pakar perubatan tahu sebabnya. Apa yang berlaku apabila kita minum air masin? Dan para pengusaha pertanian tahu apa yang akan terjadi kepada tumbuhan apabila ia disiram dengan air masin. Ada satu fenomena saintifik yang akan saya sentuh nanti. Air memang ada di seluruh dunia, tetapi di kawasan yang sedikit penduduknya, sedangkan kawasan yang padat penduduknya menghadapi kekurangan air. Dan Iraq bukan pengecualian dalam hal ini. Oleh itu, masalah air di Iraq boleh dirumuskan kepada 3 dimensi. Dimensi pertama ialah dimensi luaran, iaitu kebanyakan air Iraq datang dari luar sepadan. Dan malangnya, Iraq tidak dapat mengawal negara-negara ini atas beberapa sebab. Pertama, undang-undang antarabangsa berkaitan air tidak bersifat mengikat. Oleh itu, negara-negara jiran tidak peduli terhadap sebarang tuntutan hak air oleh Iraq. Saya berharap para pembuat dasar politik benar-benar sedar akan hal ini dan berhenti menggunakan frasa menuntut hak air Iraq, kerana negara-negara jiran tahu perkara itu dengan jelas dan menerusi projek air dan pengairan mereka yang besar-besaran. Dimensi kedua ialah dimensi iklim. Seperti yang telah anda dengar dari pembincangan sebelum ini, Iraq tidak boleh mengawal faktor iklim. Saya juga tidak fikir seluruh saintifik dunia mampu menyelesaikan masalah pemanasan global, tetapi kita boleh mengurangkan kesan masalah ini. Jadi dua dimensi ini berada di luar kawalan kita. Dimensi dalaman ialah yang paling penting dalam isu ini, iaitu bagaimana kita mengurus sumber air yang ada di Iraq. Pengurusan ini termasuk penjimatan, penggunaan teknologi pengairan moden dan ekonomi, serta kita semula air yang telah digunakan. Inilah satu-satu perkara yang kita boleh lakukan. Ini juga menguatkan kedudukan kita di hadapan negara jiran dan kedudukan penduduk Iraq. Saya terlupa untuk menyebut dalam topik dimensi luaran bahawa kita boleh mengaitkan isu air dengan isu perdagangan dan ekonomi, memandangkan hubungan perdagangan antara Iraq dan negara jiran atau negara asal sungai sangat besar. Jadi di mana penyelesaian untuk Iraq dan bagaimana? Semua pilihan yang tersedia bagi Iraq dalam isu air, termasuklah pengurusan sumber air dan mencari sumber air baru. Laporan kita yang baik dan optimum terhadap air bawah tanah di Iraq kita dan bukan eksploitasinya untuk projek pertanian yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Kita mempunyai pengalaman yang boleh diambil daripada negara Arab Saudi ketika mereka menghasilkan semua tanaman pertanian menggunakan air bawah tanah, sehinggalah semua air di bawah tanah itu habis, dan kini kita mengimport setiap butiran gandum dari luar negara. Jadi saya berharap mesej saya kepada para pembuat dasar politik ialah menggunakan air bawah tanah digunakan sebagai simpanan strategik dan air minuman dan kegunaan domestik, dan bukan untuk kegunaan pertanian komersial yang membandingkan.